Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Satu perkara yang amat-amat mengejutkan kita hari ini sahabat semua. Biasanya orang awam, pemimpin-pemimpin daripada kerajaan maupun pembangkang yang akan membuat laporan polis. Tetapi apa yang mengejutkan hari ini sahabat semua? Pihak Suruhanjaya ISPRM, Suruhanjaya ISPRM membuat laporan polis terhadap fitnah datangnya daripada Ketua Penerangan Bersatu. Habislah sahabat-sahabat semua. Ya, kita boleh tahu Bersatu kini semakin terdesak sehingga mereka akan mengeluarkan pelbagai kenyataan-kenyataan yang berbau hasutan, tuduhan tanpa bukti dan juga fitnah-fitnah. Agensi kerajaan pula menjadi mangsa fitnah mereka, iaitu ISPRM. Dan akhirnya hari ini, apa yang saya ingin sampaikan kepada kita, berita gempa hari ini apabila ISPRM adukan Ketua Penerangan Bersatu ke polis di Raja Malaysia. Jadi apa sebenar fitnah, tuduhan yang dilemparkan oleh Ketua Penerangan Bersatu ini? Jadi ini yang menarik untuk kita ikuti bersama sahabat-sahabat semua. Jadi mari saya bacakan berita media hari ini yang mana menyatakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ISPRM hari ini membuat laporan polis ke atas salah seorang pemimpin kanan bersatu yang membuat dakwaan fitnah ke atas agensi berkenaan. Menurut ISPRM, mereka merujuk kepada satu hantaran dalam TikTok yang memaparkan Ketua Penerangan Bersatu Malaysia Razali Idris berceramah di Kemaman pada 10 November yang lalu. Dalam kenyataan yang dikeluarkan hari ini, ISPRM mendakwa beberapa tuduhan palsu dikeluarkan Razali dalam majlis tersebut. Katanya beliau telah menyatakan bahawa jentera-jentera kerajaan, ISPRM dan hakim-hakim dikawal oleh kerajaan semasa serta mempertikaikan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi berhubung sabitan empat pertuduhan ke atas bekas Menteri Belia dan Sukan. Katanya yang merujuk kepada ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Jadi menurut ISPRM mereka memandang berat fitnah dan juga tumahan yang dilemparkan Razali kerana ia boleh menjejaskan keyakinan orang ramai terhadap sistem penguasaan dan juga perundangan negara ini. Selain bertindak sebagai Ketua Penerangan, Razali juga kini berkhidmat sebagai pengurusi Bersatu Terengganu. Jadi untuk rekod Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah pun menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun, 2 sabitan, sebatan dan denda RM10 juta terhadap Syed Saddiq pada 9 November yang lalu. Dan bekas Ketua Pemuda Armada itu disabitkan bersalah atas 4 pertuduhan pecah amanah, jenayah salah guna harta dan pengumpulan wang haram membabitkan dana sayap parti terbabit berjumlah RM1.1 juta. 1.12 juta. Jadi Hakim Azhar Abdul Hamid bagaimanapun membenarkan permohonan untuk melakukan hukuman ke atas ahli politik terbabit sementara menunggu keputusan rayuan di Mahkamah Rayuan. Saddiq pernah menjadi anggota kabinet semasa menguasai armada namun memihak pada pihak apabila gabungan itu dijatuhkan dalam insiden langkah Sheraton. Dia kemudian menumbuhkan parti Ikatan Demokrati Malaysia menguasainya dengan kekal sebagai salah satu parti yang menyokong PH. Bagaimanapun Syed Saddiq membawa mudah meninggalkan PH dan menyertai blok pembangkang pada awal September yang lalu. Kata ISPRM itu merupakan badan penguatkuasaan yang diperkasakan oleh undang-undang untuk melaksanakan peranan sebagai pembenteras rasuah secara bebas dan profesional. Oleh yang demikian, ISPRM berharap tindakan sewajarnya dapat diambil dengan kadar segera terhadap mereka yang mengeluar dan menyebarkan fitnah dan tumahan tersebut. Katanya itu antara kenyataan daripada pihak ISPRM ke atas fitnah yang dibuat oleh Ketua Penerangan Parti Bersatu ini, sahabat-sahabat semua. Ya, antara tuduhan yang dilakukan oleh Razali ini yang menyatakan kononnya ISPRM telah diguna pakai oleh kerajaan untuk menekan dan sebagainya. Jadi itu antara fitnah yang dilemparkan kepada pihak ISPRM. Dan akhirnya hari ini sahabat semua, pihak ISPRM telah pun membuat laporan polis. Ya, itu dia. Jadi ini yang saya katakan mengejutkan kita mengejutkan kita sebab biasanya bukan agensi kerajaan yang membuat laporan, yaitu orang awam. Tapi hari ini pihak ISPRM pula membuat laporan terhadap Ketua Penerangan Bersatu ini, sahabat-sahabat semua. Inilah yang mereka belajar semenjak bersama dengan PAS. Mereka kini menjadi kaki fitnah dan sebagainya. Wan Faizal, cerita Wan Faizal pula sahabat semua.
dia makin meroyan apabila MP Labuan mengeluarkan kenyataan menafikan segala tuduhan dan bakal menyaman Wan Faizal ini. Akhirnya hari ini Wan Faizal sekali lagi membuat kenyataan, katanya MP Labuan khianat pada Bersatu dan dia memanggil MP Labuan itu sebagai pengkhianat. Siapa sebenarnya pengkhianat? Kalau kita tahu pengkhianat ini kebanyakannya daripada Parti Bersatu mengkhianati mandat rakyat dengan melakukan langkah serius. Jadi senang untuk saya katakan bahwa pengkhianat telah dikhianati pengkhianat. Inilah karma sebenarnya sahabat-sahabat semua. Namun Wan Faizal menyifatkan ahli Parlimen Labuan daripada parti itu, iaitu Suhaili Abdul Rahman, sebagai pengkhianat. Wan Faizal mendakwa Suhaili yang kini digantung 6 tahun daripada Bersatu atas tindakan menyokong Anwar Ibrahim turut terlibat dalam usaha mendapatkan sokongan ahli Parlimen lain untuk menyokong Perdana Menteri. Dalam sidang media di Parlimen hari ini, Wan Ahmad Faizal juga ahli Parlimen Machang yang menuduh Suhaili bersubahat dengan seorang individu yang semalam dirujuknya sebagai Datuk Botak. Jadi mengulas kenyataan medianya, semalam yang menuduh mereka cerita untuk Datuk Botak, hakikatnya dia turut terlibat. Itu antara tuduhan yang dilakukan oleh Wan Faizal terhadap Datuk Suhaili, ahli Parlimen Labuan. Jadi katanya lagi saya beritahu kepada di media terlibat untuk menarik balik Parlimen kami untuk menyokong Perdana Menteri. Itu antara dakwaan terkini daripada Wan Faizal. Dia juga salah seorang operator sekarang. Dia pengkhianat. Senang cerita saya gelar dia pengkhianat katanya. Jadi senang cerita kami gelar Wan Faizal Parti Bersatu ini pengkhianat, kini dikhianati oleh pengkhianat. Wan Faizal kemudian menceritakan insiden yang didakwa berlaku dalam satu mesyuarat Bersatu yang dihadirinya bersama Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin. Dia mendakwa seorang lagi ahli Parlimen Bersatu yang hadir dalam mesyuarat turut dihubungi Suhaili yang didakwa ingin mendapatkan sokongan kepada pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila ahli Parlimen kami beri telefon Ketua Pembangkang, terkejutlah dia, Suhaili katanya. Sebab dia ingat boleh bercakap dengan ahli Parlimen secara sendiri, rupanya kami dalam satu mesyuarat, katanya lagi. Dia tak pernah putus asa sejak menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Dia cuba cari seorang demi seorang ahli Parlimen Bersatu. Jadi pendekatan ini terang-terangan olehnya, katanya lagi. Sebab itu pengkhianat Bersatu dan kami telah gantung dia selama 6 tahun, kata Wan Faizal, sahabat-sahabat semua. Jadi ketika mengulas dakwaan awal Wan Faizal semalam, Suhaili menafikan dia dan 3 ahli Parlimen Bersatu diancam untuk menyokong kerajaan. Suhaili juga menafikan dakwaan Wan Faizal yang mereka berempat dihubungi Datuk Botak sama ada menekan mereka atau menjadikan projek dan habuan wang tunai. Semalam Wan Faizal mendakwa Datuk Botak dan bekas setiausaha politik Farhas bertanggungjawab menarik sokongan 4 ahli Parlimen Pembangkang untuk menukar sokongan kepada Anwar. Jadi kita tahu respon daripada Farhas yang menafikannya, dan ini adalah satu tujuan yang bersifat berniat jahat dan juga fitnah, katanya. Jadi kita tahu juga sahabat semua, akhirnya Wan Faizal kini berada dalam keadaan yang sukar apabila beberapa individu akan membuat tindakan undang-undang terhadapnya. Kerana apa? Kerana fitnah, tuduhan, drama yang mereka cuba buat untuk menutupi segala kegagalan parti mereka yang kini retak menunggu belah. Satu demi satu pimpinan ataupun ahli Parlimen mereka menolak ataupun memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Sebabnya, apakah yang perkara ini berlaku seperti ini? Ramai yang beranggapan kerana hari ini ramai di kalangan pimpinan Bersatu tidak berasa yakin lagi dengan pemimpin mereka, seperti Muhyiddin Yassin sendiri yang sepatutnya ramai mengatakan seharusnya dia menjadi ketua pembangkang, tapi lainnya menjadi ketua pembangkang. Jadi di mana diletakkan pengerusi Perikatan Nasional ini hanya sekadar ahli Parlimen biasa, sekadar pengerusi mereka tapi bukannya sebagai ketua pembangkang. Dan ini dikatakan sedikit sebanyak membantutkan ataupun ahli Parlimen pemimpin dalam Bersatu kini hilang kepercayaan kepada Presiden Parti Bersatu, iaitu Abakau, COW dia, Aba COW Abakau. Jadi terima kasih sahabat semua, itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda? Adakah Anda serama dengan saya? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tepapun keangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja pada Orang Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.